Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajak kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicarakan tajuk besar dia, Ta'rif Ilmu Fiqh, sumber istilahnya. Kita membicarakan tentang pengenalan beberapa istilah fiqh. Pengenalan beberapa istilah fiqh. Kita berhenti itu yang keempat, 5 ke 6? Yang ke-6 kita berhenti hari itu yang ke-6
setelah kita berhenti 3 bulan tu. 3 bulan kita berhenti. Kita berhenti ni bukan saja-saja, bukan kita di Mubabulah saja, masjid ditutup, termasuk Kaabah di Baitullah juga ditutup. Inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang tak pernah berlaku lah sebelum ni. Sampai Baitullah yang tak pernah berhenti orang tawaf berhenti juga. Ada jugalah kita di Malaysia ni orang duk ngungut lah, Allah datangkan ujian penyakit, awal rumah Allah ditutup, bukalah. Sebab apa? Dalam tu orang nak doa dan sebagainya. Sedangkan di Baitullah pun tutup. Kita duk ingat kan, lepas-lepas PKPP ni boleh main dah rumah Allah. Kita ingat lepas-lepas tu kan ramailah orang duk macam tu juga. Orang tu jugalah duk nampak pun tak main juga. Baik. Jadi kita orang yang beriman, apa yang berlaku tu adalah ketentuan daripada Allah yang tentu. Daripada bila? Daripada azali lagi. Cuma kita tak tahulah. Semua bagi orang beriman, setiap ujian tu adalah hikmah-hikmah yang tertentu. Orang yang beriman, apabila Allah uji dia bersabar dengan ujian tu, Allah Subhanahu Wa Taala naikkan darjatnya, naik pangkat. Allah naik pangkat kita. Kalau di dunia kita dapatlah mungkin dapat datuk pun, kalau kita di Mubabulah ni berapa orang yang dapat datuk? Masjid ingat tak ada lah apakah. Jarang, susah nak dapat lah. Orang yang dapat datuk ni susah. Kalau dapat pun agak-agak tiap-tiap tahun dapat dah. Dapat sekali tu datuk ataupun datuk Seri pun mungkin yang tu lah dia dapat, lepas tu tak dapat dah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala kasih sayangnya dekat hamba-hambanya, Allah Subhanahu Wa Taala naikkan darjat. Bukan naik darjat tu setahun sekali, sebulan sekali, hari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala naikkan darjat. Darjat yang Allah bagi itu bukan darjat datuk yang kita dapat. Darjat yang Allah bagi ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana ya Rasulullah? Nabi sebut di antara satu darjat dengan satu darjat tu di antara langit dan bumi. Tak tahu nak abang dah? Tak tahu nak abang. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui hakikat yang sebenar. Begitu juga orang beriman, apabila Allah Subhanahu Wa Taala ujinya, Allah Subhanahu Wa Taala mengkifarahkan akan dosa. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Selalu saya duk sebutlah di mana-mana pun, dosa kita banyak dah, banyak. Cuma tak nampak lah pagi ni. Kalau nampak, saya pun tak main pagi ni. Malu kat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Dosa ada dah, dosa ada. Kullu bani Adam khata', tiap anak Adam, Nabi kata ada dosa, buat dosa. Cuma dosa yang kita buat ni tak nampak. Kalau nampak berketul-ketul dosa yang kita buat, pakat-pakat tak main masjid, malu orang tengok. Oi, dengan jubah, dengan sakai, dosa banyak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tutup dosa kita. Maka dengan ujian ni Allah Subhanahu Wa Taala kifarah dosa-dosa kita. Ada sahabat-sahabat kita lebih kurang apa? COVID-19 122. Telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala balik bertemu dengan dia. Bayangkan mereka diuji, dikifarahkan dosa-dosa mereka, balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala umpama kain yang putih yang tak ada dosa. Seronok dah. Seronok. Kita belum tentu kita ni, tapi kita duk minta-minta lah pada Allah Subhanahu Wa Taala akhir kehidupan kita kehidupan yang baik.
Sebab apa? Yang tu yang kita nak hak penghujung kita ni. Alhamdulillah. Kita nak penghujung kita, penghujung yang baik. Yang ketiga, orang beriman apabila Allah Subhanahu Wa Taala uji dia, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala, ganjaran pahala. Pahala tu kita tak boleh nak bayang-bayangkan macam mana. Pahala yang Allah nak bagi tak boleh kita nak bayang. Pahala tu kita akan tengok, kita akan lihat di mana? Di akhirat nanti ni. Di akhirat nanti sebagai teman kita, sebagai pertolongan, sebagai nak memberatkan timbangan kita di akhirat besok, pahala ni lah. Pahala yang kita buat ni, yang akan nak tolong kita sebagai bekalan kita, yang kita akan bawa balik. Sedangkan dunia yang kita usaha siang malam, dunia tu kita bawa balik no? Tak bawa balik. Rumah kita tinggal, kereta kita tinggal, isteri yang kita duk sayang pun tinggal. Walaupun law ni I love you, you love me, mati hari ni depa teman kita dalam kubur agak-agak. Pi pun dak depa. Pi pun dak duk di rumah. Nah maksud walaupun sayang, begitu jugalah kalau isteri. Kalau isteri dia mati, suami dia teman dia lah. Ketika orang duk ke bumi bini dia, depa tanya mana laki dia? Tu laki dia dua pokok pedak. Mai masuk sekali, mau dah agak-agak. Tak mau. Tinggal apa yang kita sayang dunia ni. Tetapi bekalan pahala ni, dia akan jadi teman kita bermula daripada alam barzakh sehingga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga akan menjadi pemberat timbangan amalan kita di akhirat besok, di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah." Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihat di akhirat besok ni. Ketika tu baru nampak baik. Kita sambunglah sikit pagi ni. Sini kuliah lama tak? Nak tanya tuan-tuan juga, kekok balik tengah jam rasa-rasanya. Sebab kena nak tanya jugalah. Sebab ada satu tempat tu kuliah maghrib, mereka di antara maghrib ni masuk waktu maghrib hingga isyak. Adalah hari tu ni berlaku satu tempat, saya tak mahu abang lah tempat mana. Tok Imam ni beritahu, dia kata ustaz, lagi ustaz masuk isyak, ustaz berhenti. Kita kata insya-Allah. Dia pun buh jam lah depan kita ni. Dia kata semalam ada seorang ustaz kuliah, telajak lah, biasa duk telajak. Duk balik-balik telajak lah, mungkin lebih 15 minit, 20 minit kot. Duk masuk polika dah. Ada orang report dah tuan-tuan. Maksudnya yang main ni kadang-kadang ada juga orang duk report pun. Jadi tapi bukan sinilah cerita di Afrika tu. Jadi tak apalah ikut. Tapi kita ikutlah SOP yang pihak kerajaan tetapkan. Sebab apa? Kita masih lagi ada lagi tuan-tuan, kemarin pun ada 3 kes. Tapi bukan kes tempatan lah, kes luar, orang luar mereka. Hak kita ni zero lah buat masa ni, alhamdulillah lah. Cuma kita kena jagalah SOP. Walaupun benda tu kita dah bebas dah, tapi masing-masing kita kena jaga diri kita. Kita kena jagalah tuan-tuan, sebab benda ni benda yang tak nampak. Kalau nampak tak apa tuan-tuan. Baik, kita sambung. Kita berhenti hari itu yang ke-6. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, yang ke-6 syarat. Yang ke-6 syarat. Syarat ialah perkara yang wajib kita lakukan, tetapi ia bukan satu juzuk daripada hakikat suatu perbuatan. Bahkan ia adalah muqaddimah, permulaan kepadanya, seperti berwuduk, masuk waktu sembahyang dan menghadap kiblat. Dia sebut syarat di sini, dia kata sebagai permulaan, muqaddimah. Dia bukan sembahyang, dia asing. Hak rukun yang kita sebut sebelum ni rukun, iaitu
berkait tentang hak semayang. Rukun semayang hak kita sebut sebelum ni ada berapa? Ada 13 rukun. Campur bagi kita Imam Syafi'i, campur lagi 4 rukun. Kita sebut hari itu ni. Jadi berapa? 17 rukun. Apa dia hak kita Imam Syafi'i campur lagi 4 rukun? Rokok, tumakninah. Iktidal, tumakninah. Sujud, tumakninah. Duduk antara dua sujud, tumakninah. Nanti kita akan jumpa nanti dalil dia. Dalil kita Imam Syafi'i, kita ada tumakninah. Kita buat tumakninah tu bukan buat saja-saja, ada dalilnya. Kita Imam Syafi'i ikut Syafi'i ya. Walaupun kita boleh ikut lain, hak lain pun boleh ikut, tapi kita nak ikut bukan ikut kita nak ambil hak mudah-mudah sahaja. Kalau nak ikut semua. Walaupun kita juga ambil juga pandangan mazhab imam-imam lain seperti niat puasa, seperti bayar zakat, tapi dia bukan untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan orang ramai, untuk ramai, bukan untuk individu. Sama jugalah hak rukun kita sebut dulu ni, dia rukun tu rukun lah. Cuma hak syarat yang kita bincang pagi ni, dia bukan termasuk dalam sebahagian, dia asing daripada sembahyang. Tetapi dia sebagai muqaddimah sebelum nak sembahyang. Dia bukan sembahyang lagi. Dia muqaddimah sebelum kita nak sembahyang. Kalau kita tidak menyempurnakan hak syarat ni, walaupun kita sembahyang cukup 17 rukun sekalipun, sembahyang kita tak sah. Walaupun kita sembahyang tu 17 rukun buat sempurna, bermula daripada takbiratul ihram sehingga kita bagi salam buat komplit. Tetapi kalau kita tak ikut syarat-syaratnya, maka sudah pasti sembahyang kita tidak sah. Walaupun kita sempurna rukunnya, baca elok, takbir elok, rokok elok, iktidal elok, sujud, semuanya elok mereka, tetapi kita tidak ikut syarat-syaratnya, tak sah juga sembahyang kita. Nak kena jagalah syarat ni. Walaupun dia berasingan, tetapi dia tidak boleh pisah. Dia sebagai contoh hak kita sebut dulu ni, umpama Islam dengan iman tak boleh nak pisah. Kalau kita ibarat hak benar dunia ke, umpama ayak dengan pokok, umpama ikan dengan ayak, tak boleh pisah. Ikan asing, ayak asing, tapi boleh pisah tak depa tu? Tak boleh pisah. Ikan asing, ayak asing, tetapi kedua-dua tu memerlukan di antara satu sama lain, tak boleh pisah. Kalau pisah, ikan tu akan mati. Sama jugalah syarat pun. Bahkan ia adalah muqaddimah permulaan. Sebelum kita nak sembahyang ni, hak muqaddimah syarat ni kita kena sempurna. Kalau kita tidak sempurna, sia-sialah sembahyang kita. Rugilah sembahyang kita. Walaupun kita sujud seminggu sekalipun, seminggu dia sujud, contoh tapi tak orang sujud seminggu lah, contoh. Dia sujud tu tak bangkit-bangkit dah, lamanya sujud sampai hitam ni day ni, tapi dia tidak ikut syarat-syarat dia, maka sembahyangnya tidak sah. Dia kata muqaddimah permulaan, dia kata seperti berwuduk. Seperti berwudu, dia sembahyang tidak menyempurnakan wudu, ataupun tidak berwudu, ataupun berwuduk tetapi dia tidak menyempurnakan wuduknya dengan ayatnya kita sebut dulu ni. Dia tak ikut, ataupun dalam keadaan dia basuh tak sempurna. Sebagai contoh juga kita sebut sebelum ni, kalau berwuduk yang jadi masalah, yang jadi payahnya di antara dia mana? Anggota hak dua kita sebut dulu. Apa dia? Tangan dan kaki. Kerana apa? Di tangan dan kaki tu ada kuku. Kan kita sebut dulu tentang fardu wuduk, kena meratai air di atas kuku dan juga di bawah kuku. Atas kuku insya-Allah, hak bawah kuku. Perasan tak kuku kita? Perasan? Kadang-kadang tu dia melengkung, tak pernah potong lah.
Jangan duk simpan lah. Kita sebut sunat hari tu ni menjadi fitrah manusia, iaitu salah satunya potong kuku. Seminggu sekurang-kurangnya cek kuku kita tu. Sebab di sana tu kuku kita apabila panjang, kalau kita tak jaga, maka di bawah kuku tu ada tak benda-benda yang terlekat bawah kuku. Ada benda-benda terlekat. Apabila ada benda-benda terlekat, maka terhalang daripada air kena pada bawah kuku. Tu kalau ada benda terhalang. Kalau ada najis lagi sakan. Kalau ada najis lagi sakan. Walaupun masuk air dalam buah kuku, kalau ada najis sah dah. Kan kita sebut dulu menghilangkan najis pada pakaian, menghilangkan najis pada badan, menghilangkan najis pada tempat yang kita nak sentuh ketika sembahyang. Kadang-kadang ada najis ada yang kita sebut dululah. Ketika mana? Ketika kita pergi toilet tu, pergi qada hajat tu, kan kita basuh, kuku panjang pula, tak perhati pula. Sekali lagi mai sembahyang, sembahyang kita sia-sia. Masa mana kita tahu? Masa kita duk doa, angkat tangan doa, amin, amin, amin. Lepas tu imam minta doa panjang sangat, tak larat, boh ditukar di hidung macam tu. Boh macam tu, awak ada rasa bau-bau macam-macam. Ketika tu baru tahu, ingat tadi masuk qada hajat tadi ni, tengok-tengok masih berbau. Sedangkan najis yang kita sebut tu menghilangkan bau, menghilangkan warna, menghilangkan rasa. Tiga kita sebut dulu ni. Menghilangkan bau. Bau ada tak? Tu masjid surau, mereka sediakan sabun, benda-benda yang boleh menghilangkan benda tu. Tak payah duk sayang duit, beli sabun yang boleh menghilangkan. Kalau masjid, dia kata masjid mereka tak beli Ustaz. Kita tolong beli. Kita tolong beli. Bayangkan kita beli mentak di masjid. Orang bersih tangan menyebabkan sembahyangnya diterima oleh Allah SWT. Kita dapat pahala. Tu kita kena berebut tuan-tuan. Orang yang sembahyang tu diterima oleh Allah SWT, pahala kita dapat dah. Pahala dapat awak mai. Dia duk marah kat tok masjid macam contoh selalulah. Dia mai-mai tengok tek cicak. Oi, banyak tek cicak. Hakikatnya kadang-kadang Allah bagi jadi tu untuk nak bagi pahala kat kita. Nabi sebut orang yang membersihkan rumah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bina istana dalam syurga. Awak kita nak bagi dekat tu siap ke istana? Kita tak mau. Ni kita kena duk kata ke tu siap makan gaji buta. Dapat hilang tapi masjid pun tak cicak penuh. Tak apa, memanglah tu tugas dia, tu dia tugas dia. Tapi kita juga nak ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi. Ganjaran apa? Orang yang membersih rumah Allah SWT, dibina di istana dalam syurga. Kita mai tu siap mai pukul 6. Kita pukul 5 mai dah datang. Mai cuci siap dah. Tu siap mai pun hari ni tak ada, aku tak dapat nak istana. Kita mai awal. Cuma kita jangan ada abang kawan lah. Ni duk sembang kedai kopi dah abang lah. Masjid tu kalau aku tak pergi pakai pukul 5 aku pergi dah. Ada abang kawan. Habis juga tak dapat apa juga dah. Nah abang kata tu benda yang sangat penting tu, mukaddimah. Kita nak berwudu yang kita sebut itibari pada anggota-anggota tentu, iaitu 6 rukun tu. 4 basah yang kita sebut 4 basah 2 kering yang itu ni, tuan-tuan ingatlah. Sebagai nak bagi ingat, 4 basah 2 kering yang kita sebut dulu, muka, tangan, sapu kepala, kaki basah, 2 kering, niat dan tertib. Kita nak kena bagi sempurna yang tu. Sebab apa? Sebab muqaddimah permulaan syarat kita nak sembahyang, mesti kita kena berwuduk sempurna. Nak sempurna macam mana? Berwuduk. Kita sebut juga sebelum ni, kalau fardu wuduk ada 6, hak sunat wuduk ada berapa, ingat tak? Sunat wuduk lupa tak main COVID-19 lupa ya. Tak ada ingat apa. Sunat wuduk apa? Ada 18 sunat wuduk kita sebut dah dulu ni. Tak sampai lagi. Mana sampai lagi? Tajuk nak masuk Zai. Betul tak baca mengaji lagi. Mana kita mengaji? Baik tuan-tuan tak tahu no? Tajuk pun tak masuk lagi. Tajuk pun kita tak mengaji lagi tuan-tuan. Tajuk muka surat apa? Muka surat
2:30, 29 baru masuk tajuk tuan-tuan. Kita ni bukan duk mengaji lagi tuan-tuan, baru mukadimah takrif tu pun hampir dekat setahun dah bakar. Tak masuk tajuk lagi. Esok kita masuk tajuk dia cerita tuan-tuan. Masuk tajuk esok dia cerita. Hak benda-benda yang kita akan jumpa. Jadi syarat, benda syarat tu 18. Fardu wudu ada 6. Hak menyempurnakan wuduk tu ada 18. Banyak dah. 3 kali ganda. 3 kali ganda ni. Hak sunat tu, penyempurnaan wuduk tu. Sebab apa kita nak bagi sempurna sungguh ni wuduk kita? Sebab sebentar lagi kita akan berhadapan dengan siapa? Allahu Akbar. Kita nak semayang, kita kata wajah tu, wajhil ladzi fataras samawati wa ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baik. Dia kata berwuduk. Jadi kita akan saya ingat belajar dah, tak belajar lagi. Tak apa lah. Esok kita akan belajar bab wuduk, tapi semua tahu dah ni. Saya bukan nak main mengajak tuan-tuan. Main ni ulang-ulang. Pak kadang-kadang lupa kita tuan. Perasan tak hari raya? Ketika nak sembahyang raya tu kan Tok Imam bangkit. Sekarang saya beritahu cara nak sembahyang Aidilfitri. Lepas niatnya usalli sunnatan Aidilfitri, kan dia ajak kita sembahyang lah. Tiap-tiap tahun sembahyang. Kadang-kadang Tok Imam pun lupa takbir. Hak 7 kali tak takbir juga dia pun. Dia pun lupa tuan-tuan. Sebab apa? Setahun sekali sembahyang. Dia Allahu Akbar. Tak ada lepas tu dia tak takbir dah hak 7 kali. Sah dah? Sah. Semua sunat lah yang tu. Dia pun lupa. Kalau Tok Imam pun lupa, hak makmum lagi zakat lupa. Kita pun sama lah. Tu kita mengaji ni tak boleh berhenti-berhenti. Nak kena ulang, habis ulang. Tambah-tambah hak berkait tentang hak fardu ain yang kita mengaji ni. Jangan duk berhenti, habis ulang. Sampai bila? Sampai kita masuk dia lahat dalam kubur, esok pun orang duk ajak kita lagi. Bukan kata mengaji atas bumi sahaja tuan-tuan. Kita masuk dalam alam kubur, esok pun orang ajak. Kita perasan tak? Kita dah pilih orang ajak. Sebentar lagi datang kepada kamu 2 malaikat. Mereka juga hamba seperti kamu. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa gentar. Mereka juga hamba seperti kamu. Jawablah dengan lidah yang fasih. Allahu Rabbi. Pasal tak? Dia mengaji lagi, tentu mati lah tuan-tuan. Dia ajak lagi tuan-tuan. Jawablah dengan lidah yang fasih. Jangan takut. Mereka juga hamba seperti kamu. Orang hak lah kebun atas boleh lah. Duk atas, turun esok hantar. Lah boleh duk atas, turun esok hantar lah. Ketak ke tak ketak. Baik. Masuk waktu sembahyang. Masuk waktu. Kita wuduk sempurna lah. Dengan fardu wuduk, dengan sunat wuduk, semua sempurna lah. Kita main sembahyang tak masuk waktu. Sah tak sembahyang kita? Tak sah. Main pasal malam sembahyang siap-siap tadi Ustaz. Dia dengan bini dekat pasal malam. Bini kata, bang malam ni pasal malam bang. Kita sembahyang siap-siap lah maghrib. Dia balut sembahyang jemaah dengan bini. Mayang jemaah dengan bini di rumah, tapi tak masuk waktu lagi. Sah dah sembahyangnya, walaupun dalam keadaan sesaat tak masuk dia Allahu Akbar baru masuk. Allah dia apa? Takbir tak masuk waktu. Dia sembahyang dah. Sah tak sembahyang dia? Tak sah. Sebab apa? Tak masuk waktu. Sebab syaratnya nak kena masuk waktu dulu baru dia boleh sembahyang. Jangan tu hak tu Bilal tu dia penting tu. Ni kadang-kadang dia tak dia hak jam tu. Ada satu masjid lah kita pergi sembahyang dulu ni. Masuk waktu lah tek. Waktu Bilal tak azan. Dia pun habaq kata ustaz jam ni depa tak betul. Lama dah pun tak betul. Jam tu pun depa tak betul. Kalau orang luar, bayangkan orang luar nak mai sembahyang macam mana tuan-tuan? Tu tanggungjawab tu orang amanah bagi jaga jam. Ni dia kata sampai sebulan dah ustaz. Lagi 5 minit baru masuk.
Tok Bilal tak azan nak azan, tak masa waktu jam tu salah. Bukan orang salah, orang yang tak betul jam tu salah. Bayangkan kalau kita hadut Korea tu, kita tahu lagi 5 minit ni jam ni tak lambat 5 minit tak apa. Orang luar mai berhenti sembahyang macam mana? Dia sembahyang masuk tek-tek dia sembahyang tuan-tuan. Sembahyang tak masuk waktu pula. Kita tanggung tuan-tuan, jaga. Masuk waktu. Masuk waktu. Baik. Dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat kecuali kita tak tahu. Kita pergi dalam hutan 2 orang. Pergi dalam hutan 2 orang. Lepas tu seorang kata dua agak belah ni kiblat, dia kata doa kiblat belah ni. Ketika tu tak boleh sembahyang jemaah, seorang-seorang sembahyang. Bapa masing-masing ada ijtihad. Dia ni ijtihad belah ni, dia ni ijtihad belah ni. Jadi sembahyang jemaah boleh tak? Tak boleh sembahyang jemaah. Kalau sembahyang tak sah. Kenapa? Dia yakin belah ni kiblat. Kawan ni yakin belah ni kiblat. Depa pun sembahyang, seorang menghadap belah mentari naik, seorang menghadap mentari jatuh. Jadi boleh sah lah sembahyang apa depa tak tahu. Tapi tengah-tengah duk sembahyang, hak seorang menghadap belah kiblat, seorang belah mentari naik, mai kawan dia, hang silap salah ni. Ni belah ni dia kena cepat-cepat pusing. Jangan berhentilah pusing ya. Pusing mai berada. Contohnya ada seorang tahu, dia kata ni salah ni. Ataupun dia pergi pusing kawan dia. Ni salah ni, pusing kawan. Kita tolong dia lah. Pusing. Kenapa? Kita tahu belah tu bukan kiblat. Kadang-kadang kita kena agak pergi rumah sahabat-sahabat kita pergi, anak dia pergi hampakkan sejadah. Kita mana tahu tuan-tuan. Tengah duduk sembahyang Allah ada ambil naik, anak dia hampakkan sejadah tu, hak kubah tu kalau ambil terinai. Kita pun naik Allah Akbar. Lepas tu saat lagi dia naik. Dia kata silap tu mentari naik, kita kena pusing. Pusing belah kiblat lah. Semua pusing tu bergerakkan. Kita Imam Syafi'i jangan berturut-turut lah 3 kali. Pusing langkah sekali, batu langkah jangan berturut-turut. Sebab kita Imam Syafi'i pergerakan berturut-turut. Maksudnya 3 kali berturut-turut membatalkan sembahyang. Ini kita akan jumpalah dia tajuk-tajuk perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Baik. Semua perkara tersebut adalah di luar daripada hakikat sembahyang, tetapi merupakan mukaddimah kepada menunaikannya yang mesti dilakukan bagi memastikan sembahyang tersebut dia kata sah. Dia kata semua perkara hak sebut tadi ni di luar daripada hakikat sembahyang. Bukan sembahyang lagi, tak sembahyang lagi, tapi kita kena menyempurnakan tu dengan wuduknya. Hak wuduk ni kita sebut wuduk lah, tapi dia banyak rangkaian tu, banyak lah. Nak sah wuduk kita kena kalau dia ada hadas besar tak sah lah wuduk dia, nak kena mandi hadas besar dan sebagainya. Kalau ada benda-benda terhalang pada anggota wuduk, dia kena menyempurnakan, kena bersih terlebih dahulu. Maka hak benda tu sebagai, dia sebut di sini sebagai merupakan mukaddimah kepada menunaikannya yang mesti dilakukan bagi memastikan sembahyang tersebut sah. Kalau tidak, letihlah di mana kita sebut sebelum ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan. Mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Kita balik esok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita duk sangka amalan yang kita buat ni dah bagus dah, syurga dah ni. Tapi kata Allah, umpama debu yang berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu taala. Jadi alhamdulillah kalau kita dalam keadaan duk mengaji ni, alhamdulillah. Kalau kesilapan yang kita buat dulu nak kena qada dah ustaz, tak perlu qada dah.
Dulu mana kita tahu duk semayang lebih kurang, semayang wuduk pun lebih kurang, kita dalam keadaan apa kita tak tahu. Dulu ni zaman-zaman kita tak tahu, zaman jahiliah, zaman lama dulu-dulu ni, merata pulau kita pergi semayang bodak zaman tu. Lah kita dah mengaji dah. Hak sebelum ni kalau hak kita tinggal dengan sengaja, hak tu kena kita tinggal semayang kena semayang lah. Ni nak abang kata dalam semayang yang kita sebut dulu ni kita tak tahu. Kita tak belajar lagi lah, kita belajar dah. Maka yang tu dimaafkan oleh Allah SWT. Hak kita tinggal dulu ni kena qada lah. Ni nak abang kata hak kita semayang dulu ni, kita dalam keadaan kita tak tahu. Long baru kita tahu. Yang dulu diampun tidak jenuh tuan-tuan, setahun, 2 tahun, 3 tahun nak kena qada, 10 tahun nak kena qada. Tapi kalau dia tak mengaji, jadilah Allah tak terima amalan dia. Tu kadang-kadang kita duk tanya dia, buat tak main mengaji? Mainlah mengaji. Dia kata, Ustaz, kalau mengaji tahu. Bila tahu nak kena buat, Ustaz, baik tak tahu senang. Baik tak tahu senang, tak payah duk buat apa. Mudah bagi dia. Maksudnya, kita nak kena, alhamdulillah lah kita duk mengaji ni, kesilapan kita minta ampun dengan Allah SWT. Dia kata, yang mesti dilakukan bagi memastikan sembahyang tersebut sah. Nampak gaya pun lebih rasa baru mengajar, lebih banyak dah ni. Tapi kita paksalah, kita ikut SOP tu nak buat macam mana. Mungkin bulan depan ni kita bagi lajak lagi lebih sikit lah, lajak lebih-lebih tuan-tuan je nak kira lah. Ni nak ganti balik hari ni. Bulan depan kalau dia jadi okey balik ni, ingatlah hari ni kita buat tengah jam, bulan depan ni sejam setengah kan. Jangan dah balik pula. Jangan dah balik pula. InsyaAllah lah kita buang kita tu dulu. Sebab apa? Kita ikut arahan. Ikut arahan juga, maksudnya ketaatan juga, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat, kena taat kepada pemerintah. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk yang ketujuh, iaitu sunat ataupun al-mandub. Sunat ataupun dari segi bahasa Arab dia kata al-mamdub. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barash wal junan wal juzam min syai'in minal asqam. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, terhadap pasangan kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupan ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.